Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita berkenaan dengan Ghazwatul Ahzab, peperangan Al-Ahzab, ataupun dengan nama Ghazwatul Khandaq, peperangan Al-Khandaq dengan makna parit. Jadi ceritanya, apabila Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat macam mana nak menghadapi musuh yang nak menyerang Mekah, lebih kurang 10,000 orang tentera yang cukup dengan kelengkapan perang, nak menentang Nabi SAW dan para sahabat yang hanya lebih kurang 3,000 orang sahaja. 3,000 itu campur orang tua, campur orang muda dan budak-budak. Lalu cadangan yang diberikan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kunna fil Faris, kami ketika di Parsi dulu kalau berperang musuh lebih ramai daripada kami, khandaqna, kami akan gali parit. Maka cadangan ni cadangan yang tak pernah orang Mekah, orang Madinah buat. Bahasa mudahnya bid'ah lah senang ceritanya, ya. Tapi Nabi menerima cadangan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sebab ini strategi peperangan yang tak pernah dibuat mana-mana negara Arab ketika itu. Lalu Nabi dan para sahabat mula menggali parit yang dipanggil sebagai khandaq. Sambil-sambil mereka menggali parit, dikata dekat sini, wa anil Barra' bin Azib qala ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra' bin Azib cerita, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qulu min turabil khandaq, Nabi ni angkat, bawa pikul tanah parit tu, gali, Nabi masuk dalam parit, Nabi gali, Nabi letak ke atas, Nabi turun, cangkul. Ya, ini nak khabarnya kita ni, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin sepatut macam tu. Bila pemimpin ni dia arah pengikutnya supaya buat kerja bersusah payah, dia pun turun sekali buat kerja bersusah payah. Jangan pemimpin tu dia cakap suruh rakyat berjimat cemat, dia boros, kan? Itu yang laporan audit negara, tuan-tuan. Kalau aku baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Menyakitkan hati. Jam harga RM100, jadi berapa? RM3,800. Apa kelebihan jam tu saya pun tak tahulah. Mungkin ada Doraemon kot dalam jam tu, kan? Merapu. Tuan-tuan lebih tahulah. Kita yang tak sekolah tinggi ni pun tengok segi zahir macam tu, melampau sangat, ya. Benda ni atas dunia kau boleh lepas lah. Atas dunia, audit dunia ni, tuan-tuan, kalau kita pandai ngelat, kita pandai adjust, ada harapan kau lepas. Tapi bila besok kau berhadapan di padang mahsyar Allah Ta'ala, berhadapan dengan audit Allah Ta'ala, Allah kata apa? Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian Allah akan tanya kepada kamu tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kau buat macam mana kecil kebaikan yang kau buat, Allah akan tunjukkan. Kau buat jahat macam mana kecil pun, Allah akan tunjukkan. Atas dunia buatlah, faqdi ma anta qadin, buatlah apa kau nak buat atas dunia. Kita jangan lupa, tuan-tuan, kita ada yaumul mahsyar, kita ada hari akhirat. Sebelum nak bertemu hari akhirat, kita ada apa? Alamul barzakh. Alamul barzakh. Kalau rezeki tak halal ni, tuan-tuan, jangan harap boleh jawab soalan di alamul barzakh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh rakyat ataupun Nabi suruh para sahabat buat kerja. Nabi tak lepak kat rumah tengok astro. Nabi turun buat kerja, join dengan para sahabat, angkat batu, angkat pasir, bersusah, berlapar. Hatta wara anni al-ghubar, hatta wara anni al-ghubar jildata batnihi, hatta wara ala al-ghubar jildata batnihi, sehingga perut Nabi ni, Barak kata, penuh dengan tanah.
Dengan sebab angkat tanah macam tu, bawa keluar masuk, turun naik daripada parit. Wa kana kathira asy-sya'r fasami'tu yartajidu bi kalimat Ibn Rawahah wa huwa yanqulu min turab wa huwa yaqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Nabi buat kerja tu, Nabi berrajaz ni bersyair. Nabi meminjam perkataan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbitil aqdam in laqina. Ya Allah, kalaulah tidak kerana Engkau ya Allah, mahtadaina, kami takkan dapat petunjuk, wala tasaddaqna, kami tidak akan bersedekah, wala sallaina, dan kami takkan bersembahyang. Fa anzil sakinatan alaina, ya Allah, turunkan ketenangan ke atas kami, wa thabbitil aqdam, dan thabbit, tetapkan kaki kami, in laqina, apabila kami bertemu Engkau ya Allah. Sama ada bertemu Allah ataupun bertemu musuh. Dua keadaan ni dua keadaan yang, kalau musuh atas dunia tuan-tuan, macam mana doa ahli sihir Fir'aun. Kan bila ahli sihir Fir'aun ni beriman dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apa kata Fir'aun? Sanuqatti'u, apa dia kata? Aku akan jatuhkan hukuman, aku akan salib kamu fi jiz'in, aku akan salib kamu dekat batang kayu, dan aku akan potong tangan dan potong kaki kamu secara bersilang. Apa jawapan ahli sihir Fir'aun? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, afrigh alaina, penuhkan kepada kami kesabaran, sabar, wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Sabar ni benda amat penting sekali. Saya bila baca kisah ahli sihir Fir'aun tu, saya pun susah hati juga. Takut kita ni tak sabar. Kan sekarang cakap macam bagus sangat, kalau Allah uji nanti, na'udzubillah min zalik, dibimbangi tak mampu bersabar, ya, elok kita ni amallah doa ahli sihir Fir'aun yang beriman tu. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, penuhkan kesabaran pada diri kami, wa tawaffana muslimin, yang paling penting matikan kami dalam keadaan Islam. Yang pertama ketika atas dunia. Yang kedua ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika manusia berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, semua manusia punya kan lama kan, yaumun ka alfi sanatin mimma ta'udun. Berdiri dekat padang mahsyar tu, sehari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Lama. Sehari kau berdiri tu selama 1000 tahun. Sampai dalam riwayat cerita, orang yang berada di padang mahsyar ni sampai minta, ya Allah, kalau macam ni punya lama berdiri, kau buang ajalah aku masuk neraka. Sampai macam tu. Dia ingat masuk neraka tu best apa? Dan lebih dahsyat lagi, nak khabar berdiri lama tu pun dah tak larat dah. Jadi tuan-tuan, dua keadaan berdiri yang kita paling takut apabila berhadapan dengan musuh di atas dunia, dan yang kedua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wa kana al-muslimun ya'maluna bihadha an-nashat wa hum yuqasuna min shiddatil ju'. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain buat kerja ni, gali parit, angkat tanah, gali lagi, dalam keadaan mereka amat lapar. Ma yaftatitul akbad, qala Anas, maknanya ibarat bahasa, ini bahasa orang Arab lah, maknanya kalau bekerja macam ni boleh pecah perut kau lah. Makan tak ada, air tak ada, buat kerja dalam keadaan lapar, letih, boleh pecah perut kau, macam itulah. Qala Anas bin Malik cerita, kana ahlul khandaq yu'tuna bimil'i kaffi minasy-sya'ir fayasna' lahum biihalatin sanikhah tuda' baina yadayil qaumi wal qaumu jia'un wa hiya bashi'atun fil halqi wa laha rihun muntanin. Anas bin Malik cerita, para sahabat ni bawa, masing-masing bawa kaf, makna kita panggil apa ni, sekuap, segenggam, segenggam, aku bahasa Melayu fail tuan-tuan, minta maaf. Segenggam gandum, masing-masing bawa gandum belaka, yang share sama-sama nak makan ni, seribu orang nak makan ni. Fayasna' lahum biihalatin sanikhah, lalu gandum itu dicampur dengan
Ihalah ni sejenis minyak yang orang Arab biasa makan. Orang Arab kalau kita tengok kan, kalau yang sekarang ni lah, sekarang dah canggih. Orang Arab dia makan roti cicah dengan minyak zaitun. Roti cicah minyak zaitun. Kita pelik apa salah makan macam ni kan. Tapi itu biasalah makanan Arab. Tapi zaman Nabi ni minyak tu pun dah expired bahasa kita. Busuk baunya. Taghayyara ta'muha wa launuha min qadamiha. Dah berubah baunya, warnanya. Maknanya kalau makan tu ada harapan sakit perut lah, senang bahasa macam tu. Tudah baina yaday al-qawm wal-qawm wajia', dicampurlah gandum tu dengan minyak tu, digaul-gaul. Kami pun makan ramai-ramai. Wahya basyi'atun fi halqi wal harihun muntanin. Ketika nak masuk dekat mulut, baunya ya Allah busuk gila. Masuk dekat tekak pun langsung tak sedap. Itulah makanan para mujahidin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah tak ada seorang pun kena keracunan makanan. Alhamdulillah. Macam baru ni kita baca kat Sabtu apa? Orang pergi kenduri kahwin kan. Berapa orang mati? 4 orang, 6 orang kan. Rupa-rupanya beli ayam 80 ekor, letak dalam peti ais, tapi peti ais tak cukup sejuk. Besok keluarkan ayam dah separuh dah busuk dah kan. Yang busuk tu dia buang, tinggal yang agak-agak elok tu dia tak buang lagi. Dia rendam dengan cuka, lepas tu dia goreng nak bagi hilang bau. Yang rendam dengan cuka ni diorang goreng lambat, pukul 3 besok baru goreng. Jadi menjadi sebab kepada kematian orang-orang yang datang kedua kahwin. Auzubillah min zalik. Jadi senang bahasanya, kalau ayam dah berbau jangan makanlah. Buang ajalah. Jangan membazir malam bazir. Tapi kalau kau rasa nak mati cepat, buatlah mati cepat. Auzubillah. Okeylah. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zaman Allah peliharalah. Wa qala Abu Talhah, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Abu Talhah cerita, ya Rasulullah, kami lapar, makanan tak ada. Bila Nabi ni dengar sahabat kata lapar, Nabi kan kalau kita baca sejarah, mana pernah Nabi ni muakan sahabat dia. Lapar, sian dekat engkau ya, jap ya aku doa ya Allah turunkanlah pizza ke apa yang patut kan. Nabi tak pernah ajar macam tu. Bila sahabat kata lapar, farafa'na an butunina an hajar farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajaraini. Jadi sahabat kata lapar ya Rasul, tengok ni dia pun angkat baju dia, nampak batu kan, dia sekat, dia sendat dengan batu, nak bagi usus perut tu biar kecil. Kita yang punca perut tu melahau panjang, orang Melaka panggil melahau ni lapar le. Pasal kau punya usus tu kembang kan, masuk angin, tu lapar tu. Cuba kau sempitkan usus kau tu, insya-Allah kenyang. Jadi para sahabat ni sendat dengan batu, sebiji batu, sendat macam tu. Bila dia buat, dia tunjuk macam tu depan Nabi, Nabi pun angkat jubah dia, rupa-rupanya Nabi ada 2 biji batu. Mak kau lagi sendat sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sekarang mungkin kita tak nampak lah, tapi dekat Afrika berlaku kan. Kawan-kawan hantar dekat Facebook, orang Afrika yang diikat perut dia dengan tali sabut tu. Allah, kesiannya lah korang ni kan. Orang Afrika tu kalau dia beriman, tuan-tuan, dia redha, dia sabar, dia lah besok dapat Al-Firdaus Al-A'la, yang paling mudah hisap di padang mahsyar besok. Tengok slipper dia kan, dia hantar gambar orang Afrika punya slipper. Pakai botol, tuan-tuan, botol plastik tu dia potong-potong jadi slipper. Kita nak pakai slipper macam tu. Kita kalau pakai tu orang kata ni fashion baru ke inovasi ke kan. Bukan, diorang memang dah tak ada slipper, pakai botol plastik buat slipper. Sebab tu anda teringat kan, ada hadis ada seorang Arab Badawi jumpa Nabi. Nabi kata besok dekat hari akhirat Allah tanya tentang nikmat ni. Arab Badawi kata, ya Rasulullah, Allah tanya nikmat, aku ni benda lah sangat ni. Duduk dekat pedalaman, bela kambing, tak ada benda, rumah tak ada apa, tak ada. Nabi tanya, kau pakai slipper tak? Pakai. Slipper tu besok Allah akan tanya di hari akhirat. Allah, slipper kena tanya. Tak ada harapan kan. Lepas tu Allah tanya lagi, Nabi kata, kau berteduh tak dekat teduhan? Berteduh, Allah akan tanya juga nikmat teduh tu. Itu baru slipper, baru berteduh. Belum yang kita pada hari ni melampau-lampau nikmat kita ya. Sebab tu kita ni kena banyak muhasabah, kena banyak fikir benda-benda macam ni. Bimbang tak lepas di padang mahsyar, tapi insya-Allah
kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah kata, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikut sangkaan baik hamba-Ku kepadaku. Semoga Allah mudahkan hisab kita di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Nak amin pun tak confident. Sabar je dia. Okey tuan-tuan, wa bihadhihi almunasabah, jadi Nabi rupanya ikat 2 biji batu dekat perutnya. Abu Talhah sebiji batu. Wa bihadhihi almunasabah waqa'a fi hafril khandaqi ayatun min a'lamin nubuwah. Pada peristiwa ini berlakunya satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa dengar kisah ni. Ra'a Jabir bin Abdullah fi Nabi sallallahu alaihi wasallam khimsan syadidan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu masa buat kerja gali parit ni, dia perhati je Nabi. Sian ke Nabi. Kurus kering kurus sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun balik rumah. Dia pun tanya bini dia, ada apa yang makanan dekat rumah kita? Bini dia kata, bang, adalah seekor anak kambing yang kurus. Anak kambing tu pun tak apa nak sihat, nak mati dah rayanya. Suami dia kata, tak apalah, kita sembelih je lah anak kambing tu, kita buat makan sikit, ajak Nabi datang makan. Fadhabaha bahimatan wa tahanat imra'atuhu sa'an min sya'irin. Lalu dia pun buat gulai kambing, anak kambing tadi. Lepas tu bini dia buat roti, uli buat roti. Sumaltamasa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirran. Sebelum dia jumpa Nabi, dia tanya bini dia, agak-agak berapa orang boleh makan ni? Bini dia kata, bang, boleh 4 orang bang. Saya, abang, Rasulullah, ajaklah seorang lagi, siapa? Abu Bakar ke Umar ke, 4 orang je. InsyaAllah lah 4 orang. Jadi dia pun pergi bertemu Rasulullah yang tengah gali parit. Masa tu semua tengah melepek, tak larat lembik. Dengan Nabi-Nabi pun tak larat sallallahu alaihi wasallam. Ayatiya fi nafari min ashabihi. Jadi Jabir pun pergi senyap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ana ada hajat ni. Ya, silakan apa hajat ni. Ana ada buat jamuan sikit, bukan besar, sikit je. Ada anak kambing seekor buat gulai. Cukuplah 2-3 orang sahabat lah kalau dia pun. Ajaklah Haji Bakar, Umar, Osman. Jangan ajak ramai-ramai, 2-3 orang cukup ya Rasulullah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakap tu pelan-pelan, nyorok-nyorok, takut orang lain dengar bahasa hati nanti. Lepas sembahyang Zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lepas sembahyang Nabi kata, ya ma'syara ashabi, wahai para sahabat semua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. InsyaAllah lepas Zuhur ni kita ada jemputan daripada saudara Jabir kita, dia dapat kenduri akikah. Wahum alf. Bila Nabi kata macam tu, Jabir kata, matilah aku ya Allah. Aku ajak 3 orang aja, Nabi bajak ni kau. Dia kata dekat sini, wahum alf. Sahabat yang hadir masa tu 1000 orang. La haula wala quwwata illa billah. 1000 orang. Nabi kata, jangan, insyaAllah kita jemput belaka sahabat-sahabat pergi makan dekat rumah Jabir. 1000 orang. 1000 ni pula semua lapar belaka, seminggu tak makan. Kau tahu tak? Siap lah kau, kekoh kepala kambing, siap lah kan. Jabir ni berlari balik ke rumah. Sampai kau berpeluh-peluh. Dia kata, apa pasal bang? Mampus. Apa pasal? Nabi ajak 1 batalion bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bini dia kata, ya Wil, celakanya kau. Dia kata, laki celaka. Apa pasal kau buat macam ni? Mana aku tahu Nabi ajak ramai-ramai ni. Pergi. Member semua, inilah barisan kita yang siap nak makan. Semua contoh kan, lapar belaka ni. Masuk dalam rumah, Nabi kata, Jabir, mana kau punya peduk gulai kau? Mana tempat bakar roti tandori kau? Paksa mudahlah roti tandori. Ni ya Rasulullah, ni ketua ni. Okey, tak apa. Kerja kau tukang bagi je. Aku ambil roti, kau bagi pasing roti. Jangan kacau gulai ni dalam bekasnya kacau, biar aku jaga. Nabi kata, aku pun ikutlah arahan Nabi. Nabi bagi roti, aku ambil. Nabi pun ambil gulai, letak pun bagi. Seorang, 2 orang, 10, 20, 100, 300. Apa hal macam tak habis ni? Satu lagi, tambah satu lagi. Bungkus tak boleh makan kat sini juga. Makan.
sampai hatta syabi'u, sampai semuanya kenyang belaka. Tapi tak boleh bungkus, makan kat situ je. Nabi tengok Jabir ni gini. Bila dia pun, Nabi kata, Jabir, al-an, sekarang giliran kita pula makan. Nabi kata, bila dibuka periuk tu, kambing seekor tu tak bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Tak bergerak, sengih macam tu, sikit pun tak bergerak. Roti tu pun tak bergerak, macam tu lah rupanya. Allahu Akbar. Kan untung kalau Nabi hidup pada hari ni kan, selamat bajet kita buat kena kahwin. Ajak je Nabi datang, ya Rasulullah, jemput datang mana ya, bajet tak cukup. Tak apa, anda datang. Rasul tolonglah tiup-tiup sikit dekat catering ni. Kita ambil kesempatan manjang kita ni. Sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap-harap kita dapat syafaat Nabi insya-Allah. Amin. Untung kalau Nabi hidup bayang tuan-tuan, benda tengok depan mata, 1000 orang makan dalam keadaan gulai tak bergerak. Main mana ni? Bukan kuasa Nabi, kuasa Allah. Tapi itulah betapa mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ustaz ngajar ya, dia kata kalau makanan kurang ni tuan-tuan, baca surah apa? Liila fi Quraisyin. Tapi jangan pula kau saja buat kurang itu. Tetamu 100 orang buat makan 20 orang, tu kedekut nak mampus tu panggil. Kan? Buatlah lebih-lebih sikit. Tapi Nabi ajar satu kaedah tau. Nabi kata ta'amul wahid yakfi lisnani, ta'amul isnani yakfi lisalasa, ta'amul salasa yakfi lil arba'ah. Nabi kata makanan kalau untuk seorang cukup untuk berdua. Nabi kata kalau kita jemput berdua cukup untuk bertiga, kalau kita jemput 3 orang cukup untuk berempat. Nabi memang buat macam tu. Kita tak, kita bajet lebih. Berapa orang nak panggil je? 20 orang. 20 orang kita kena buat 40 orang. Terbalik kita ni. Buat 10 orang cukup, panggil 80 orang. Contoh kalau berani lah. Tapi janganlah buat. Kalau tak yakin jangan buat tuan-tuan. Yang boleh buat ni macam aku tak apa. Orang tak berduit macam aku tak apa. Tuan-tuan kat Seksyen 9 ni jutawan belaka, tak boleh buat. Jadi pernah berlaku, orang ni buat majlis makan, sekali tetamu ramai, dia buat, dia buat ajak tetamu, tapi makanan mungkin sedap, tamu ramai, panik. Kebetulan datang ustaz ni, dia pun pergi dekat periuk ni. Tuan kata yakinlah ni semua kerja Allah Taala belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun buka periuk tu, liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju'in. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan rumah ini. Maknanya Allah allazi at'amahum min ju'in, yang memberi makan kepada kamu ketika kamu lapar. Maknanya Allah segala yang mengenyangkan manusia ni. Wa amanahu min khauf, dan berikan rasa keamanan daripada rasa ketakutan. Takut kau jangan main, tetamu ramai kan, lauk nak habis, berdebar tetap ni tuan rumah ni. Tak apa, insya-Allah, yakin. Dan alhamdulillah keberkatan Al-Quran itu menyebabkan lauk tu cukup tuan-tuan. Tapi nak buat ni kena ambil ijazah dengan anak lah. Nak ambil ijazah ni kena jumpa anak. Okey, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyat burmatul lahmin tughattu bihi kama hiya wa baqiyal ajin yuhbas kama huwa. Begitulah lauk dalam periuk tu tak berubah, roti pun tak berubah. Lalu Nabi dan Jabir makan sampai habis, kenyang, alhamdulillah. Tapi Nabi tak pernah ajar boleh simpan untuk besok, lusa. Nabi tak pernah ajar macam tu. Yang hari ni habis hari ni, besok lain ada rezeki. Kalau kita seronok kan, ya Rasulullah, boleh postpone tak? Untuk seminggu lagi ke sebulan. Nabi tak pernah ajar macam tu. Waja'at ukhtu Nu'man bin Bashir bi hufnatin min tamrin ila al-khandaq yataghadda abuhu wa khaluhu. Seorang muslimat, adik kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia bawa datang hufnatun min tamrin, secupak lah kita ni, segenggam tamar, bawa ke khandaq. Tujuan dibawa tu untuk bagi bapak dia dengan abang dia, dengan pakcik dia makan. Sian bapak aku, sian pakcik aku tak ada makanan. Kalau kita baca dalam perang Tabuk, tak silap anak perang Tabuk rasanya ke perang Mu'tah, rasa Tabuk rasanya.
Sebiji tamar share 30 orang. Macam mana makan tu bang? Tamar sebiji share 30 orang. Kita bukan sebiji tamar kita seorang, sekotak kurang makanan. Makan tamar sekotak. Cakap Arab tak pandai-pandai juga. Yang kau pandai Yusuf Tayyub. Itu yang kau pandai. Orang makin banyak makin tak makan tamar. Sebab tu pandai dah cakap Arab. Sebiji tamar kongsi 30 orang macam mana? Abdullah bin Rawahah kata, kami pakai isap belaka. Bagi kawan sebelah pun hisap 30 orang cukup tuan-tuan. Sekadar rasa manis dapat dah cukup. Allah, orang dulu, orang macam tu pun besok ke padang mahsyar cukup bimbang hisap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kerajaan yang membazir 1.6 juta untuk jemput K-pop, popcorn, tak apa lagi. Besok kau jawablah di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak marah-marah pun dah tu bangka belaka dah. Besok kau sediakan jawapan kau di hadapan Allah. Famarrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalaba minha tamra wa badadahu fawqa thawbin. Kebetulan masa dia buat tamar tu Nabi nampak. Nabi kata, ada tamar? Allah, Nabi nampak. Naam ya Rasulullah. Nabi pun pergi kat dia. Nabi kata, bagi kat aku tamar tu. Nabi ambil jubah Nabi buat macam ni lah. Letak dekat jubah ni, Nabi kata. Jadi adik kepada Nu'man bin Bashir ini pun letak dekat jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a ahlal khandaq faja'alu ya'kuluna minhu wa ja'ala at-tamru yazidu hatta sadara ahlul khandaq anhu wa innahu yaskutu min atrafi thawb. Masa Nabi buat macam ni, Nabi buat kan tamar terus jemput macam ni, letak atas jubah. Nabi kata, panggil semua kawan kita makan, jemput belaka. Sahabat 1000 orang pula datang kan. Standard lah. Tamar. Zaman tu bukan musim tamar. Ini kebetulan je ada kawan ni simpan tamar. Letak atas jubah Nabi SAW. Makan sampai perawi cerita apa? Kami nampak tamar tu berjatuhan daripada jubah Rasulullah SAW. Macam tak habis, keluar macam tu. Semua dah kenyang, baru habis tamar tu. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Macam cerita Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ni kata ada 3 benda yang menyebabkan dia sedih dalam hidup dia. Pertama, kalau tak salah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembunuhan Uthman bin Affan. Yang ketiga, bekas dia. Abu Hurairah ni ada satu bekas tau. Bekas ni bekas tamar. Dia kata Nabi tengok bekas tamar ni, berapa biji? Nabi kata ada 12 biji ya Rasulullah. 12 biji. Mari sini. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi duduk, Nabi kata makan tapi jangan kau terbalikkan bekas ni, makan aja. Abu Hurairah kata, daripada 12 biji tamar tu aku makan di zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, zaman Sayyidina Uthman. Bekas tu kena curi, sabar je dia kata. Mana tak habis tamar tu, 12 biji tu beranak aja. Sampailah zaman Uthman, bekas tu kena curi. Siapa yang curi tu untunglah tuan-tuan. Tak tahulah kok ada lagi bekas tu kan. Ini keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zam min hadaini ma rawahu al-Bukhari an Jabir qala inna yawmul khandaq nahfir. Sahabat cerita dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Jabir cerita ketika kami menggali di dalam khandaq ini, uridat kaliyatun syadidatun, tiba-tiba tengah-tengah parit ni ada batu yang amat besar. Faja'un Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka para sahabat bertemu Nabi dan berkata, hadhi kudyatun uridat fil khandaq. Ya Rasulullah, kami tadi gali ada batu besar dekat tengah-tengah parit ni. Tak boleh cangkul, tak boleh ketuk pun, tak boleh keras berdengung. Nak macam mana ni? Nabi kata faqala ana nazilun, tak apa aku turun, aku buat. Nabi tak harap orang lain. Nabi tak kata mana sahabat kita yang badan besar-besar sikit tu, tak ada. Nabi turun. Summa qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Nabi pergi turun, berdiri depan batu tu dalam keadaan perut Nabi diikat dengan batu. Walabithna salasatan la nazuqu zawaqan. Sahabat kata kejadian ni berlaku selepas 3 hari tak makan benda. 3 hari tak makan benda. Allah, nak cangkul macam mana tu tuan-tuan? Nak angkat cangkul pun tak larat. Tiba-tiba batu besar bapak ni dekat tengah-tengah parit tu, nak pecahkan batu ni.
fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, Nabi pun ambil lah cangkul, fa daraba fa'ada kathiban ahyal au ahyam ay sara ramlan la yatamasak. Nabi pegang, Nabi pukul, padagang, hancur berkecai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bara cerita dalam riwayat yang lain, lamma kana yaumul khandaq uridat lana fi ba'd al-khandaq sakhratun la ta'khudh minha al-ma'awil. Dalam perang Khandaq ada satu batu yang besar yang kami puas ketuk-ketuk tak mau pecah, tak boleh buat benda. Fashtakaina dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, Nabi pun datang, wa akhadhal mi'wal, Nabi bawa cangkul, faqala bismillah, thumma daraba darbatan, Nabi pun pukul, bismillah, pukul. Masa pukulan yang pertama, Nabi kata Allahu Akbar, u'titu mafatihah Syam, Nabi kata Allahu Akbar, aku diberikan kunci-kunci istana-istana di negara Syam, Syria, Jordan, Palestin dan Lubnan. Wallahi inni la anzur kusurha al-humur as-sa'ah, demi Allah, Nabi kata aku sedang melihat di istana-istana yang berwarna merah dekat belah Syam. Makna masa pukulan pertama, tuan-tuan, terpancar cahaya dan Nabi melihat di situ Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi SAW penguasaan di negara Syam satu hari nanti. Padahal masa Nabi gali itu makanan pun tak ada, orang Islam pun mustad'afin, lemah, merempat, susah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk, ni akan datang umat engkau akan menguasai negara Syam. Terbenar mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma daraba thaniyah faqata akhar faqala Allahu akbar. Nabi pukul kali kedua. Pukul kali kedua, batu dipecah. Pecah sikit. Nabi kata Allahu akbar. U'titu Faris. Aku diberikan kunci negara Parsi. Wallahi inilah absura qasr al-madain al-abyad al-anah, demi Allah aku sedang melihat istana putih yang berada di Madain sekarang ini. Kali kedua Nabi ketuk, keluar cahaya, Nabi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti umat Nabi akan menguasai sampai ke negara Parsi, negara Iran sekarang ini. Pun di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma daraba thalithata, kemudian dipukul kali ketiga, bismillahi Allahu akbar, faquti'a baqiyatul hajar, maka terbelahlah batu ni kesemuanya. Nabi kata u'titu mafatihal Yaman, aku diberikan kunci kerajaan Yaman. Wallahi inni Abu Surah abwaba San'a min makani, demi Allah aku sedang melihat pintu kota San'a daripada sini. Maknanya 3 kali pukulan itu Allah Ta'ala tunjuk umat Rasulullah akan menguasai 3 tempat ini, Syam, Parsi dan juga Yaman. Ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbukti mukjizat ini selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kanat al-Madinatu tuhitu biha al-harat wal-jibal wal-basatin min an-nakhil min kulli janib siwa shimal. Madinah ni dia kata kedudukan dia dikelilingi oleh bukit bukau, kebun tamar yang panggil apa? Yang padat di semua penjuru kecuali arah utara. Arah utara sahaja kosong. Ya. Ni orang kata ada jalan besar, tak banyak bukit, tapi keliling Madinah ni penuh dengan kebun, batu-batu. Depan Madinah arah utara ni kosong. Maknanya kalau tentera nak serang, musuh nak serang, dia akan ikut arah utara ni. Ya'lam ka khabirin askari anna zahfa mithli hadha jaysh al-kabir la yumkin illa min jihati shimal. Nabi kata di sinilah diorang akan masuk Madinah daripada arah utara. Maka Nabi pun suruh para sahabat gali di hadapan arah utara Al-Madinatul Munawwarah. Jadi parit ni bukan contoh di Madinah sini kan, bukanlah digali keliling Madinah ni bangun mati bangun nak gali keliling Madinah ni berbelas tahun kan. Tapi nak digalinya
Di arah utara, ni bukit, ni kebun, ni bukit, ni kebun. Belakang ni ada juga, tapi jalan kecil yang tak sesuai. Kalau tentera nak serang memang tak sesuai. Yang betul-betul besar dekat sini lah. Di sinilah Nabi kata kita gali parit. Fakanu yahfurunahu tulan nahar. Pada waktu siang sahabat akan gali tanpa henti. Warji'una ila ahlihim fil masa, dan mereka akan kembali ke rumah pada waktu malam. Hatta takamal al-khandaq hasab al-hittatil manshudah, sehinggalah sempurna penggalian al-khandaq sebagaimana dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalat Quraisy fi 4,000. Tentera Quraisy pun mula mara ke arah Madinah seramai 4,000. Kemudian dia bergabung dengan tentera-tentera bersekutu, tentera-tentera Arab Badawi yang bersekutu nak menyerang Madinah, sehinggalah bilangan mereka mencecah lebih kurang 10,000 bala tentera. Hatta nazalu bi dhanbi nuqma ila janibi Uhud, sehinggalah tentera-tentera kafir ni berhampiran sampai ke kawasan Bukit Uhud. Allah Ta'ala berfirman, berita ni sampai kepada para sahabat Nabi di Madinah. Dapat berita, ya Rasulullah, daripada perisikan yang kami dapat, tentera makin hampir dan mereka amat ramai, mereka sedang berada di Uhud. Berita ni sampai ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bila dengar berita ni, tentera ramai 10,000, yang diorang hanya 3,000, dalam keadaan makanan tak ada, tak larat senjata tak ada, campur lelaki budak-budak orang tua. Apa kata Allah Ta'ala? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Inilah iman para sahabat yang wajib kita ada pada hari ini, tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah tak berperang, tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk dekat Syria, berhadapan dengan tentera musuh hari-hari, inilah ayatnya. Allah kata apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Dan tatkala orang-orang mukmin, para sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tentera Ahzab yang cukup ramai, 10,000, qalu, apa kata orang-orang beriman di kalangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah janji Allah, inilah janji Rasulullah, wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar janji Allah, maha benar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak bertambah bagi mereka kecuali makin kuat keimanan mereka dan makin kuat penyerahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, tengok musuh ramai, kuat, besar, hebat, dia kata ini janji Allah Subhanahu wa taala, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan bergajak, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, bila melihat tentera musuh yang ramai itu, makin bertambah keimanan mereka kepada Allah, makin yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemenangan ini bukan daripada kita, daripada Allah. Allah kata waman nasru illa min indillah. Allah nafikan segala kemenangan, lalu Allah letakkan waman nasru, tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah. Macam mana kau hebat, macam mana kau canggih, kalau Allah tak izinkan menang, takkan menang. Allah letak awal-awal waman nasru illa min indillah. Jadi para sahabat yakin, sebab tu kan dalam ayat Quran yang cerita pertolongan Allah ni akan turun bila, tuan-tuan? Sampai tahap apabila para Nabi dan Rasul berputus asa daripada kaum mereka. Jadi dalam ayat, saya lupa ayat apa, Allah sebut falamma yaisu, bila Nabi Rasul ni berputus asa daripada keimanan kaumnya, makin jahat, makin degil, makin melawan, habis dah. Sehingga pada Nabi Rasul kata, ya Allah, bilalah nak menang ni, teruk sangat dah kena. Orang kata dah habis usaha dah kempen, dah cakap, dah camah, dah pesan, tak nak berubah juga. Allah kata ja'ahum nasruna, ketika itu datangnya pertolongan kami. Jadi pertolongan Allah ni, tuan-tuan, ketika umat Islam dah tak ada harapan. Kita ni berada di akhir zaman, tuan-tuan. Kalau kita ada rezeki, kalau kita ada umur panjang, insya-Allah kita akan melihat Imamul Mahdi. Bila Imam Mahdi muncul, bila umat Islam ni bergaduh sama-sama mereka,
Nah, ni kan tengah perang semua ni kan. Akan datang tuan-tuan fitnah yang lebih dahsyat lagi. Nabi kata Mahdi takkan keluar sehingga berlaku perebutan antara dua ataupun tiga anak khalifah. Ni anak-anak khalifah orang Arab ni lah. Dia akan berebut harta di Kaabah. Ada benda je nak ambil kat situ, berebut, berbunuh-berbunuhan, sehingga dalam tahap laka tiga-tiga ni tak dapat. Jadi umat Islam masa tu makin teruk, fitnah makin dahsyat, makin teruk, makin dahsyat. Maka Allah Ta'ala pun timbulkan seorang lelaki. Nabi kata, laulam yabqa minad dunya illa yaumun latawallallahu dhalika al-yawm hatta ba'atha Allahu rajulan min itrati yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamli'u dunya adlan kama mala ajuran atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah dunia ni hanya tinggal sehari sahaja, makna sehari sahaja besok kiamat, latawallallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari tersebut, panjang sehingga Allah mengutuskan seorang lelaki daripada keturunanku. Nama dia sama dengan nama aku, nama bapa dia sama dengan nama bapa aku. Maknanya Imam Mahdi ni tuan-tuan, nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni ulama-ulama cerita, dia pun tak tahu dia Imam Mahdi tahu. Bukan dia dah bajet lama dah, aku bakal Imam Mahdi, tak ada. Dia bukan dia mengaji kat Al-Azhar ke, dia mengaji, dia kata kau ni bakal Imam Mahdi. Tak ada, dia tak pernah bajet dia Imam Mahdi. Tapi dengan tadi Allah, para alim ulama, Allah gerakkan pintu hati mereka supaya cari lelaki ni, jumpa dekat Kaabah. Mereka berbai'ah dengan dia ni di antara penjuru Kaabah dengan maqam Ibrahim. Asalnya dia tak terima, dia tak nak, dia melarikan diri di Madinah. Sampai di Madinah, ulama tangkap dia. Ulama kata kau wajib menjadi ketua kepada umat Islam. Sekarang zaman fitnah. Masa tu tuan-tuan Dajjal pun dah keluar. Yang tu aku tak nak jumpa tu. Imam Mahdi nak tengok, Dajjal aku tak nak. Kau jangan pula buang tebiat datang ke kampung Dajjal pula. Kan nak buat kenang-kenangan dia kata. Jadi tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, bila orang dekat Madinah pun dah kumpul dengan Imam Mahdi ni, mereka akan bai'ah sekali lagi di Makkah. Ketika itulah Imam Mahdi ni tuan-tuan akan bergerak sampai ke Syria. Syria ni mukadimah tuan-tuan. Sebab tu kita ada peluang bantu tuan-tuan. Saya cakap ni bukan apa, bantu. Ada peluang bantu. Jangan sampai satu hari nanti kita terlepas peluang bantu, barulah kau kata ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah kenapa lah aku tak tolong dia orang. Rugi kita kan, rugi. Nabi sebut dalam hadis, Syam ni besok akan berlaku peperangan yang besar. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni orang yang alim, ulama. Kita ni jangan cakap banyaklah, besok lusa lambat laun kita wajib mengembalikan balik kepimpinan ulama. Cakap banyak tak ada. Ini sebenar ceritanya. Sebab tu tak boleh tolak ulama ni tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang yang paling takut di sisi Allah di kalangan hamba-Ku ialah ulama. Nabi pun sebut al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama pewaris Nabi. Besok yang memimpin umat Islam besok al-Imamul Mahdi, seorang ulama yang besar. Jadi dia akan bergerak daripada Makkah, Madinah menuju ke Syam, ke Syria. Ketika sembahyang subuh, ketika berada di sana sembahyang subuh, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Yanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda syarqi Dimashq. Akan turun Nabi Isa bin Maryam di menara putih sebelah timur kota Damsyik. Nabi tak sebut dia turun dekat Mekah, Nabi tak sebut dia turun dekat Madinah, dan Nabi tak sebut dia turun di Masjid Al-Aqsa. Tapi dekat mana dia turun tuan-tuan? Di Syria, di Damsyik. Menara putih tu kalau kita pergi sekarang ni, ada menara tu, biasa je menara tu. Dia pintu masuk ke dalam pasar. Kawasan ni dia panggil Bab Tuma. Majoriti penduduk semua orang Kristian. Orang Kristian pun dah bajet duduk kat situ tuan-tuan. Dah duduk lama. Pasal apa? Diorang pun tahu Nabi Isa akan turun. Yang Kristian ni pula, dia kata Nabi Isa turun besok akan menyambung syariat Kristian. Angah kau. Ni Kristian pun cerita. Nabi Isa akan turun waktu subuh. Masa tu Imam Mahdi baru nak sembahyang. Bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi kata ke dia, silakan kau jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Kamulah yang sepatut jadi imam. Imam Mahdi pun jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Sebagai isyarat Nabi Isa mengikut syariat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Imam Mahdi ni kan umat Nabi Muhammad, kan? Nabi Isa ni nabi, dia ada syariat dia sendiri. Tapi bila dia dah jadi makmum, maknanya dia akan menyambung syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu bergeraklah mereka berjuang sehingga membunuh Dajjal di Babu Duddin di Palestin. Dibunuh Dajjal kat situ. Bila Dajjal dah mati, tak selesai lagi, kan? Keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Panjang pula cerita, tuan-tuan. Jadi nak khabarnya, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Orang beriman ni bila diuji makin teruk, dia kata apa? Hadza ma wa'adallah. Ini semua janji Allah. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benar janji Allah, maha benar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semakin bertambah keimanan, semakin bertambah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang beriman. Sebaliknya, apa respon orang munafik bila diorang dapat berita tentera Ahzab dah nak serang Madinah? Puak-puak munafik ni kan, kita tahu diorang buat kerja tau. Dia dengan Yahudi dalam Madinah kan pergi jumpa orang Mekah untuk serang Madinah. Tu asal ceritanya. Yahudi pergi ke Mekah, kautim dengan panglima-panglima Mekah, kata korang serang daripada luar, kita orang akan kacau daripada dalam. Dia balik ke Madinah, dia bincang sama puak-puak munafik ini untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal munafiqun wa du'afa'un nufus faqad taza'za'at qulubuhum li ru'yati hadha jaysh. Puak-puak munafik yang memang ada penyakit hati, bila melihat ramai tentera musuh nak serang Madinah, apa dia orang kata? Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Na'udzubillah min zalik. Orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hati perut mereka, bila melihat tentera musuh punya ramai, dia kata apa? Sesungguhnya Allah dan Rasul pembohong. Na'udzubillah min zalik. Pembohong, dia kata Allah dan Rasul ni. Tidak ada janji daripada mereka kecuali pembohongan semata-mata. Ni apa ni, ramai sangat nak serang Madinah ni, habislah kita, matilah kita. Na'udzubillah min zalik. Sebenar kita dah cerita, tuan-tuan, kemenangan sebenar-sebenarnya bukan atas dunia. Dunia tak ada benda. Kemenangan sebenarnya di hari akhirat besok. Bila kita masuk lubang kubur tu, kita lepas jawab soalan kan, man rabbuka wa ma dinuka man hadzal rajul kaifa arafta hadzal rajul. Bila kau lepas jawab 4 soalan ni, inilah kemenangan yang sebenar-sebenarnya. Kau mati dalam keadaan Allah terima kau, itulah kemenangan yang sebenar-sebenarnya. Dunia ni tak ada benda. Dunia ni kita duk ikut apa panggil, pandangan manusia. Oh, ustaz dah berjaya sekarang, oh anak haji dah berjaya sekarang, anak kau syarikat kau berjaya. Itu pandangan manusia. Pada Allah tak ada benda tu. Pandangan Allah, bila kau ni diterima besok di padang mahsyar, dilepaskan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3,000 minal muslimin. Maka Nabi pun bersiap sedia dengan para sahabat seramai 3,000 tentera. 3,000. Faja'alu zuhurahum ila Jabal Sila'in fatakhassanu bihi. Dekat Madinah ada sebuah bukit nama Jabal Sila'. Tapi bukit tu dah tak ada sekarang ni, habis semua kena sodok dengan kerajaan Saudi. Tapi kalau kita pergi dekat Madinah, masih ada lagi kawasan Khandaq. Anda tak ingat dia panggil apa? Siapa yang pergi umrah? Jadi kawasan atas bukit kan. Ini dia kata ni dia panggil apa? Masjid Nabi ni. Adalah bekas-bekas tapak kemah Nabi, kemah sahabat, kemah muhajirin. Belakang tu masih ada lagi bukit yang tu dia tak tarah lagi lah. Tapi yang Khandaq tu dah tak ada. Yang kawasan Khandaq tu semua dah jadi lembu raya belaka dah. Tapi bekas tempat tu masih ada lagi. Maka Nabi SAW keluar, wal khandaq bainahu wa bainal kuffar. Jarak antara khandaq tu dengan Masjid Nabawi rasanya kalau tak silap ana lah 5 km je rasanya. Tak jauh pun. 5 km tu sekarang lah naik kereta. Wa kana syi'aruhum hamim la yunsarun. Masa perang Khandaq ini, bacaan Nabi dan para sahabat ayat ni, 2 ayat ni, hamim la yunsarun, hamim la yunsarun. Makna apa? Hamim, mereka takkan diberikan kemenangan. Hamim, mereka takkan diberikan kemenangan. Ini ayat-ayat ni, tuan-tuan,
ulama-ulama dulu masa berlawan dengan Jepun, dengan Belanda, beramal ayat-ayat macam ni, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Ibn Ummi Maktum wa amara nisa' wa dharari faja'alu fi atamil Madinah, dan yang menjaga Madinah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, perempuan, kanak-kanak semua disuruh menyuruh dekat kawasan bukit-bukit. Walamma arada al-musyrikun muhajamat al-muslimin, bila orang kafir nak serang Madinah, wajadu khandaqan aridan yahulu bainahum wa bainaha, dia orang terperanjat. Bila sampai dekat Madinah, nampak ada parit besar. Dia kata, ada pula parit besar ni, projek lebuh raya apa pula dia kan ada projek smart tunnel apa kat sini. Dia orang pun tak faham, sebab dia orang dalam pengalaman berperang tak pernah dia orang tengok strategi menggali parit ni. Waltaja'u ila fardil hisar 'ala al-muslimin. Habis nak macam mana? Tak apa, kita kepung Madinah, biar dia orang ke bulu, konon-konon lah nak bagi orang Islam ke bulu, kita kepung Madinah. Bainama lam yakunu musta'idin lahu hina kharaju min diyarihim. Dia orang dah fikir nak kepung Madinah, tapi dalam kepala otak dia orang masa keluar daripada Mekah, dia orang tak bajet pun nak serang, nak kepung. Dia orang fikiran dia orang nak serang Madinah, tapi bila sampai tengok dah ada parit, nak masuk tak boleh. Strategi kedua, kena kepung. Nak kepung macam mana? Bekalan tak cukup. Macam bainama lam yakunu musta'idin idh kanat hadhihi al-khuttah kama qalu makidatan ma arafatha al-arabu falam yakunu adkhaluha fi hisabin ra'yan aw ra'san. Bila dia tengok macam tu, di kalangan tentera Quraisy dah mula bergaduh sama-sama dia orang. Ni siapa punya strategi ni? Siapa punya bid'ah buat parit ni? Kan dah masalah kita nak masuk tak boleh. Kalau kita nak kepung, sampai bila pula kita boleh bertahan? Kita makanan makin berkurangan. Begitulah. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan teruk macam tu, puak-puak Yahudi, puak-puak munafik buat kerja dekat dalam, memang nak mengganggu Rasulullah SAW. InsyaAllah panjang umur dan rezeki, kita sambung lain kali tuan-tuan, sambungan kisah peperangan Khandaq ni insyaAllah. Jadi untuk makluman, insyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, 16 hari bulan 10 ni ana akan ke Jordan untuk menghantar derma sumbangan orang ramai untuk buat kilang roti di kawasan Ghutah Dimashq yang Nabi sebut. Di situlah di akhir zaman akan berhimpunnya orang-orang Islam. Yaumul malhamatil kubra fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghutah. Akan berhimpun orang Islam yang ramai di situ. Nabi kata di situ ada sebuah bandar yuqalu laha Dimashq, dikatakan bandar itu bernama Damsyik. Jadi kami NGO Muslim Care bertemu dengan NGO Abrar Syam. Abrar Syam masa Ramadan baru ni datang, bincang. Kami pun bersetuju untuk bina kilang roti dekat dalam tu. Tapi tuan-tuan, kosnya RM300,000. Yang saya tahu benda hari Muslim Care cakap, baru terhimpun lebih kurang 180,000. Sorry. Nak lagi 170,000. Yang kami perlukan lagi 170,000 dalam masa beberapa hari sahaja lagi ni. Tapi insyaAllah lah, kalau tak dapat malam ni, insyaAllah kita buat kutipan derma Halilintar insyaAllah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Janganlah kedekut sangat dengan aku. Ni peluang peluang kita nak tolong tempat yang Nabi sebut dalam hadis. Bukan anda cakap benda ni ke apa, untuk kita juga. Nanti kat padang mahsyar menyesal, kenapa lah aku tak tolong. Aku menyesal besok, betul aku cakap. Jadi supaya syak nanti kita bertanggung jawab lah Dan kalau tuan-tuan kod nak bagi 500,000 mana tahu, manalah tahu, insya-Allah. Amin lah. Tak nak bagi pun tak apa, yang penting amin. Boleh hubungi anda bagi nombor akaun Muslim Care untuk kita tolong. Diorang tu terkepung, penduduk dalam tu ada 2.1 juta yang terkepung oleh tentera Bashar ni. Diorang usahalah ambil gandum daripada Turki, ambil gandum daripada Lubnan. Macam mana cara diorang ambil, kau jangan tanya aku, tanya diorang. Pandailah diorang nak hidup. Yang penting kita nak siapkan kilang roti tu bawah tanah. Tak boleh buat dekat luar ni. Kalau buat kat luar kena bom dengan tentera Bashar al-Assad. Terpaksa buat bawah tanah tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Dan Nabi sebut, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajatnya di dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Amin. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok nombor akaun tu, boleh masuk dekat Facebook saya,
Ustaz Nazmi Karim Original. Sekian dimaklumkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan rombongan kami nanti akan bersama-sama dengan kami, Bank Muamalat dan juga Dr. Zulkifli Al-Bakri pun join sekali untuk menyampaikan sumbangan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allah